Okay, so Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Abdullah Muhammadun Ibnu Idris Syafi'i Al-Qurashi. Ya Allah. Itu adalah nama penuh Imam Syafi'i, Imam Abdul Muhammad Idris Syafi'i. Wahidun min kibari mufakkiril alam. Maksudnya dia wahidun tu ialah salah seorang daripada daripada kibari mufakkiri al-alam, maksudnya world's leading thinker, maksudnya antara yang cendekiawan yang senior lah dalam dunia. Wa ahadul a'immatil arba'ati baina fuqaha il muslimin, maksudnya dia adalah antara empat Muslim scholar. Fuqaha il muslimin tu maksudnya Muslim scholar. Okey, boleh. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i. Jadi nama penuh dia Al-Imam Abu Abdillah Muhammadun. Jadi Muhammadun ni kalau dia bertemu dengan ataupun nama selepas itu ada Ibnu, selalunya kita tak baca dengan tanwin, kita baca dengan satu baris saja. Muhammadu bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi. Kita lihat dulu nama dia ni. Ma ismuhu. Nama dia yang sebenar yang mana? Yang panjang-panjang tu, which part is his name? Abu Abdillah. Abu Abdillah. Ya, Abu Abdillah. Ada jawapan lain? Ada orang lain nak bagi pendapat? Nama dia yang ayah dia beri pada dia. Saya. Tak ada. Tak ada. Nama dia yang benar adalah Muhammad. Muhammad. Abu Abdillah ni gelaran yang diberi pada dia ataupun gelaran yang dia sendiri pilih untuk nama dia. Kan orang Arab kan dia selalu guna Abu apa kan. Abu Muhammad, Abu Ali. Kalau orang perempuan dia guna Ummu. Ummu kan, Ummu Aminah, Ummu Salamah. Jadi nama yang bermula dengan Abu ataupun Ummu ni bukan nama betul, ini adalah gelaran yang dipanggil dengan nama kunyatun. Kunyah. Jadi kunyah ni gelaran yang menggunakan Abu ataupun Ummu. Dan selalunya dia akan letakkan nama anak lah kalau dia ada anak. Tapi sekiranya dia tidak ada anak, dia boleh letak apa-apa saja nama yang dia suka. Abu, contohnya Abu, macam Abu Hurairah. Bukan maknanya dia ada anak nama Hurairah. Abu Hurairah. Dia sukakan apa? Kucing kan? Irun. Jadi orang gelar dia dengan nama Abu Hurairah. Tapi dia bukannya bapa kucing lah. Artinya gelaran saja. So nama yang sebenar dia Muhammad. Muhammad okay, itu yang pertama. Kunyah tu. Muhammad ibnu Idris. Okay, yang seterusnya Asy-Syafi'i Al-Qurashi. Asy-Syafi'i Al-Qurashi ini pun gelaran juga. Orang Arab dia memang dia suka di belakang dia ada gelaran yang menggunakan ya tu. Lalu jumpa kan contoh Al-Imam Al-Bukhari. Ada ya di hujung. Ini adalah gelaran tapi bukan dipanggil kunyah. Ini gelaran lain yang dipanggil sebagai nisbah. Ini culture dia lah culture orang Arab. Kita tahulah sebut sedikit ni. Dia panggil nisbah. Nisbah ni kalau bahasa Melayu nak kata apa? Kita kaitkan, related to apa? Kita nak relatekan orang ni dengan sesuatu perkara. Mungkin boleh relatekan dengan nama tempat asal dia. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari direlatekan dengan tempat Bukhara kan. Maka dia katalah Bukhari. Jadi di sini direlatekan dengan apa Imam Syafi'i ini? Walaupun nama dia Muhammad tapi kita tak kenal dia dengan nama Muhammad. Kita tak kenal dia dengan nama Abu Abdillah. Kita lebih kenal dia dengan gelaran dia Asy-Syafi'i. Syafi'i ni nisbah ila datuk dia. Keturunan dia datuk dia dululah ada nama Syafi', maka dia suka untuk orang gelar dia dengan Asy-Syafi'i. Mungkin nak mengingatkan datuk dia. Wallahu a'lam. Tak tahu kenapa. Itu yang pertama Asy-Syafi'i. Al-Qurashi. Qurashi ni pun sama nisbah. Okay, boleh tak teka? Ini daripada apa ni? Ini keturunan one of the famous Arab tribe. Quraisy, betul. Jadi dia nak menunjukkan bahawa dia ni adalah daripada keturunan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita keturunan Quraisy,
kita nak letakkan nisbah dekat belakang, dia akan jadi Qurashi. Qurashi ya. Jadi itu yang dimaksudkan. Nama-nama panjang-panjang tu kita kena tahu lah yang mana which part is his name, yang mana yang dia kunyah dia dan yang mana yang gelaran. Boleh panggil dia dengan nama Muhammad Asy-Syafi'i, boleh panggil dia dengan nama Abu Abdillah ya, dan seterusnya. Okay, seterusnya wahidun min kibari mufakkiri al-alam. Wahid salah seorang min kibari dari kibar ni kabir lah kan, kabir besar. Tapi di sini boleh mana yang great lah. Great apa? One of the great mufakkir. Thinkers kan, thinker. Ni mufrad ataupun jamak ni, mufakkiri. Jamak. Jamak. Betul, ni jamak. Mufrad dia mufakkir. Jadi jamak dia jamak muzakkar salim. Sama ada mufakkirun ataupun mufakkirin ya. Itu yang biasa kita jumpa kan, muslimun, muslimin, mufakkirun, mufakkirin. Tapi kalau kita lihat di sini, apa yang hilang? Mufakkirin. Non dia hilang ya. Non dia hilang. Baik. Kadang-kadang ini maklumat tambahan lah. Kadang-kadang jamak yang bentuk dia begini, mufakkirun ataupun mufakkirin, muslimun ataupun muslimin, non hujung tu boleh dihilangkan apabila dia bergabung. Mudhaf ilaih. Yang dulu kita belajar mudhaf ilaih. Bila dia bergabung, mufakkirin, thinkers of the world, kan bergabung tu. Thinkers of the great thinkers of the world. Jadi bila bergabung di situ, maka non itu wajib dihilangkan. Maka dia tidak lagi sebut kibari, mufakkirinal alam, tak ada. Mufakkiri. Jadi bagaimana kita nak kenal dia ni jamak ataupun mufrad, yang hujung ni lah. Yang waw itu dan juga ya. Bukannya non ya. Non tu hanya tambahan saja dan dia boleh dihilangkan. Itu cuma maklumat tambahan. Kita akan jumpa satu contoh lain di bawah nanti. Kibari mufakkiri al-alam, one of the greatest thinkers of the world. Wa ahadu al-a'immatil arba'ah. Dan ahadu macam seorang. Ahadu ni lebih kata dia one of the jugalah sama kan. Ahadul a'immah, one of the 4 imam. A'immah, imam yang 4. Imam yang 4. Siapa imam yang 4 itu? Baina among the fuqaha al-muslimin. Di antara ataupun di dalam kalangan Muslim scholar. Ini dia kalau terjemah scholar saja dia tak berapa tepat. Muslim siapa ni? Fuqaha. Betul lah dia scholars lah tu, tapi dia makna ataupun perkataan yang lebih tepat, fuqaha ni kalau scholars kita akan kata ulama lah ya. Kita akan kata baina ulama al-muslimin, which will include semua ulama-ulama yang ada lah, semua bidang. Tapi ni dia fokus spesifik, bidang apa? Ulama dalam bidang apa? Dia panggil fuqaha. Fiqh. Jadi fuqaha ni merujuk kepada ulama fiqh. Itu maksudnya, dia juris lah ni. Among the Muslim juris. Ulama fiqh. Yang 4 tu lah yang Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. So itu yang dimaksudkan dengan al-a'immatu al-arba'ah. Imam-imam yang 4 di kalangan para fuqaha al-muslimin. Wal fuqaha jamak. Ini jamak. Jamak mufrad dia adalah faqih. Orang yang faqih, orang yang mahir dalam hukum hakam dengan itu adalah maksud faqih, fuqaha. Beza sedikit dengan ulama. Ulama ni general lah, dia tahu tentang benda-benda lain. Okey, Tumma. Wulidu fi Ghazata min Palestin sanata 150 Hijrah. Maksudnya ayah dia berasal dari Gaza, Palestin, dan tahun 150 Hijrah. Wa nasya'a fi hijri ummihi yatiman. Dan dia dibesarkan dalam jagaan ibunya sebagai anak yatim. Baik. Sama. Wulida apa ayah? Ayah. Ayah wal. Waw, alif, lam, dal. Itu lain perkataan lain. Ini ini adalah fi'il untuk perkataan dari perkataan walada yang melahirkan. Wulida pasif dia melahirkan. Wulida dilahirkan. Jadi pasif buat kat sini.
Wulida, dilahirkan. So he was born Was born in Gaza. in Gaza. Gaza lah, in Gaza. Gaza mean Palestine. Dia bukan Palestin, Palestine. So Gaza in Palestine. Sanata mi'atin 100 mi'atin Mi'atin wa khamsah. khamsin. Khamsin. Khamsin 50. Mi'a wa khamsin. Mi'atin wa khamsin. Naam. Fawulida fi Gaza min Palestin kana mi'atin wa khamsina hijriyah. Itu tahun 150 tahun hijrah. Dia tak kata hijrah, dia kata hijriyah. Sebab dia nak kaitkan dengan tahun. Tanah hijriyah. Tahun hijrah. Tanah hijriyah. Tumma wa nasya'a. Kemudian dia grew up, dia membesar fi hijri ummihi, dalam jagaan. Dalam jagaan ibunya sebagai anak yatim. Jadi yang dimaksudkan yatim di sini, dia telah kematian Ayah. ayah ya. Jadi istilah yatim tu bukannya ibu meninggal dengan yatim, tidak. Bila ayah meninggal, barulah orang itu mendapat dipanggil dengan yatim lah, dengan syarat dia belum cukup umur lagi, belum balik. Nah. Wahum ila Mekah. Dia dibawa ke Mekah. Lepas tu wahuwa bnu sanataini, ketika dia berumur 2 tahun. Wa fiha nasya'a wa talaqqal ilm. Dan di situ dia dibesarkan dengan untuk belajar ilmu. Okey, naam. Wa umila, betul, dibawa. Umila Wah. mana? Wahumila ila Mekah. Ila Makkah. Ke Mekah. Dan dibawa, betul, dibawa amalah membawa, umila dibawa ila Makkah wa huwa benu, ketika dia berumur 2 tahun. Betul, anak 2 tahun. Okey, lihat kalimah, unzur ila kalimah wa huwa. Wa huwa selalu kita akan jumpa di tengah-tengah ayat. Ni di tengah ayat. Umila ila Makkah wa huwa. Kalau jumpa wa huwa, wa hiya, wa hum ke, ini makna ketika. Jadi bukan makna dan dia, ketika dia berusia. Wa huwa ibnu wa fiha nasya'a. Wa fiha nasya'a wa talaqqal ilm. Dan di situ dia dibesarkan dan macam receive knowledge. Receive knowledge. Dan di situ dia, ini bukan dibesarkan, membesar. Di situlah dia membesar di Makkah. Nasya'a membesar, wa talaqqa and receive knowledge. Betul. Dah ke Mazu? Hafizal Qur'an wa huwa benu sab'i sinin. Dia menghafaz Quran ketika berusia 7 tahun. Betul, sahih. Wa darasal lughatu wa syi'ra, dan belajar bahasa dan puisi, poetry. Poetry lah, syair lah. Syair. Summa aku. Dia menghafal Quran lah, ni macam tadi kan. Wa huwa di tengah ayat tu. Wa huwa ketika ataupun semasa. Dan dia belajar bahasa which is bahasa Arab, wa syi'ra. Bahasa tu penting lah untuk dia faham tata bahasa, wa syi'ra untuk dia faham vocabulary. Barulah dia boleh belajar fiqh dan yang lain-lain. Summa aqbala 'alal fiqh wal hadis. Seterusnya dia menerima ataupun belajar fiqh dan hadis. Nah, sahih. Dah. Sama lagi. Wa akhadha bil qis al-akbari min al-ulumi wal ma'arif. Dan dia telah mengambil bidang yang terbesar dalam minal ulum tu sains, dan saya cari ma'arif tu knowledge. Knowledge ya. Okay. Uh-uh. Thumma kemudian aqbala ala. This is a phrase lah ni.
phrase ni yang bermakna dia, tadi kita terjemah mencari kan, boleh. Aqbala ala ni makna asalnya dia pergilah, dia pergi untuk mendapatkan benda ni. Aqbala ala, kemudian dia mencari ilmu yang seterusnya which is fiqh wa hadith. Wa akhadha, and he took. Okay, kalau translation ni dia telah mengambil al-qistil akbar. Tadi terjemah apa tadi? Apa? Dia apa tadi? Saya ambil Bilqis Al-Akbar tu macam bidang yang terbesar berans. Okay. Di sini kita tak terjemah dengan mana bidang. Al-Qistul huna bermakna bahagian. Al-Akbar itu besar. Yang maksud dia apa? Dia telah mendapat bahagian yang besar ataupun telah mendapat banyak lah. Ni bahasa dia lah. Dia kata Al-Qistul Akbar, artinya dia dapat banyak. Wa akhadha kathiran pun boleh. Kita tukar dengan wa akhadha kathiran. Dia telah mendapat banyak. Al-ulum betul lah tu salah satu terjemahan dia sciences, tapi di sini kita terjemah ilmu sajalah. Dia telah mendapat banyak ilmu. Wa al-ma'arif. Al-ma'arif maklumat, pengetahuan. Al-ma'arif jamak untuk kalimah ma'arifatun. Ma'arifah. Mengenal, pengetahuan lah ni. Maknanya pengetahuan. Ya, sambung. Nah, Okay, second paragraph. Dengar tak? Dengar. Kerana Syafi'i Muhibbah, kerana was Syafi'i Muhibbah, Syafi'i love ilmi hasil ilmu, di mana Ahazah fiqh kitab, di mana dia mengambil kitab fiqh. Dia belajar mengambil fiqh wasunnati minal Hijaz, dan sunnah dari Hijaz. okey. Jadi Imam Syafi'i kan Syafi'i muhibban. Syafi'i love, was lah ni kan. Tapi dia tunjuk past tense ni. Syafi'i dia mencintai, so he love knowledge. Mencintai ilmu, lil ilmi. Haitsu where he took, di mana dia telah mendapatkan ataupun mengambil. Tadi terjemah apa? Kitab fiqh? Kitab fiqh. No, this is not kitab fiqh. Kita tengok structure dia ya. The structure is fiqh al-kitab, the fiqh of the book. Apa tak structure dia kan? The fiqh of the book. So kita nak kena faham apa makna fiqh of the book. Fiqh di situ maknanya fiqh yang kita faham tu lah hukum hakam tu kan. Halal haram tu. And which book? Ni bukan kitab fiqh, ni fiqh daripada buku itu. So the question is which book? Buku apa ni yang dimaksudkan bila dia kata Al-Kitab wa Sunnah? Ini bukan sembarang buku ni, ini buku. Bila dia kata kitab wa Sunnah. Quran. Al-Quran, sahih ya. Bila dia kata Al-Kitab dan As-Sunnah, kitab di situ al-maksud kitabullah. Makna asalnya kitabullah. Jadi kitab di situ makna Al-Quran lah. Allah Al-Quran. Fa akhadha fiqhal kitab, artinya dia telah mempelajari bagaimana nak mendapatkan hukum hakam daripada Al-Quran itu. Dalam Al-Quran Tuhan kata semayanglah. Betul, tapi semayang tu apa hukum? Adakah maksud dia wajib ke, sunat ke kan? Kalau puasa apa maksud dia? Sunat ke, harus ke? Jadi Imam Syafi'i lah dia antara yang pioneer lah dalam bidang ni. Bila dia nampak ayat ni dia menghuraikan ini maksud dia apa? Haram ke dan sebagainya. Fiqh al-kitab, so dia belajar fiqh al-kitab wa sunnah dan juga fiqh as-sunnah. Fiqh kefahaman daripada sunnah pun sama juga. Bila dilihat hadis, apa maksud hadis ni? Adakah hadis ni galakan saja ke ataupun suruh ataupun wajib ke dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan fiqh al-kitab wa fiqh as-sunnah. Di mana dia belajar ni? Minal Hijaz. Al-Hijaz. Di mana Hijaz tu? Di Saudi Arabia. Di mana? Ada juga Hijaz tu dia region, one of the region dekat Saudi Arabia. One of the region in Saudi Arabia Okay, one of the region. Sebenarnya dia lagi besar daripada one of the region Saudi Arabia. Saudi Arabia tu sendiri adalah Hijaz. Hijaz ni
dia kalau ikutkan Arabian Peninsula tu. Oh. Sebenarnya tanah Arab tu semua tu kawasan tu dulu dipanggil Hijaz lah. Dipanggil Hijaz. Hijaz. Jadi kalau geografi orang Arab lama ni dia ada Hijaz, tu semenanjung tanah Arab. Kemudian yang kita selalu dengar tu Syam kan. Syam tu yang belah utara. Negara-negara yang belah utara Hijaz. Tu semua Syam lah tu. Lebanon, Palestin. So dia daripada Syam dia pindah ke Hijaz. Itu maksud dia. Okay. Next. Watatan mazhab ala yadi Imam Malik dan dia dididik oleh Imam Malik. Saya tak berapa jelas lah. Tak boleh. Boleh dekat. Watatan mazhab Boleh. ala yadi Imam Malik dan dia dididik oleh Imam Malik. Dan dia, okey, sambung. Imam Malik di Madinatul Munawwarah, di Madinah Al-Munawwarah. Itu muddata 9 sanawat, selama 9 tahun. Okey. Watatal maza ala yadil imami Malik. Dan dia tadi? Telah dididik. Dia dididik. Dididik. Okey. Tatal maza maknanya dia belajar. Oh, dia belajar. Dia belajar, bukan dia dididik. Kalau lihat kalimah tatal maza, ini dari kalimah tilmiz. Mana tilmiz? Belajar. Pelajar kan? Talib. So tilmiz. Jadi daripada perkataan tilmiz, belajar, dibina perkataan tatal maza. Mengikut wazan tafa' lala. Yang kita belajar dulu lah. Tatal maza. Artinya telah menjadi murid. Ala yadil Imam Malik, di bawah tangan Imam Malik lah. Artinya belajar dengan Imam Malik. Bil Madinah Al-Munawwarah. Bil Madinah Munawwarah selama 9 sanawat, 9 tahun. Okay, so namanya At-Qana Fiha Fiqha. Si Masjid ini Tak jelas lah Syairah. Macam mana nak buat ni? Jelas sangat. tak jelas. Sangatlah. Yang lain dengar tak? Jelas tak? Tak jelas. Tak jelas sekarang. Okey, sekejap. Okey, nak kena buat vokal dulu kan? Dengar tak? Dengar. Okay. Okay, namanya At-Qana Fiha Fiqha. He has mastered in jurisprudence. Maksudnya he has mastered in fiqh. Okay. And then Wahafizal Muwatta, dan dia menghafal kitab-kitab Muwatta. Okay. At-Qana, yes, he mastered, tapi bukan mastered in jurisprudence. Ini tertinggal ni. Fiha. So he mastered at that place. Apa tempat ni? Fiqh. Di mana dia menguasai jurisprudence fiqh tu? So here you have a dhamir. Dhamir ni dia pada satu tempat ni. Hijaz. Kalau Hijaz, tengok kalau Hijaz, muzakkar muannas. Muzakkar. Itu satu kias yang bagus lah, tapi kena check juga. Muzakkar. Oh, Madinah. Nampak? Kan? Okay. Ini tak boleh lah. Fiha tak boleh kerana muzakkar muannas dia tak sama, tak match. So Fiha ni fil Madinah. Jadi dia begitulah. So dia menguasai benda ni, fiqh ni di Madinah Al-Munawwarah. Dengan Imam Malik tadi lah. Okay. So dia faham kaedah fiqh Imam Malik tu, dia faham sangat sebab cikgu dia. Wa hafizah, and he memorized the book of Al-Muwatta. So Al-Muwatta ni kitab Imam Malik lah. Among the first book in the compilation of hadis yang dikompil oleh Al-Imam Malik. So kalau kita baca sejarah dia, dia baca, dia hafal dulu, baru dia datang jumpa Imam Malik dan dia baca dia secara tanpa buku depan Imam Malik. Okay. Okay, seterusnya wa kana rahimatullah. Yang ni saya tak sure, tapi kalau saya kata dia macam may God have mercy on him. Semoga Allah merahmati. Kan? Terima kasih, betul. Mati ya syaku
he like to go ar-rahalati ila al-buldani muhtalifahi. He likes to go to the trips to different countries. And then Travel. dia macam travel to different countries. Yata'allamu ahwalan nasi wa su'una mujtama'ihim. Yata'allamu ialah mengetahui ahwal keadaan an-nasi wa su'una mujtama'ihim, keadaan orang dan urusan masyarakat di sana. Maksudnya dia pergi ke country untuk mengetahui masalah keadaan dan urusan di sana lah. Okay, betul. Wakana and he, this is referring to Imam Malik tadi lah. Wakana, biasanya dia sebutlah Wakanal Imamu Malik, Wakanal Imamu Syafi'i, tapi disebabkan dah disebut kat depan, so dia boleh kata Wakana saja, which mean huwa lah. So Wakana, and then you have this phrase rahimahullah. Tadi kita dah terjemah semoga Allah merahmati kan. Betul. Tapi apa maksud dia bila kita jumpa nama orang ataupun seseorang kemudian dia sebut rahimahullah, semoga Allah merahmati dia? Dia merujuk pada orang yang dah meninggal. Macam kita kata Allah yarham kan. Kita sebut Allah yarham Ali, tapi kalau dalam bahasa Arab kita sebutlah Allah yarham. Ini mudmadi dia, mudhari' dia Allah yarham yang kita sebut. Wa kana and Imam Malik rahimahullah, may Allah have mercy on him. Macam itulah macam kita sebut nama sahabat radhiyallahu anhu kan. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i tersebut rahimahullah, may Allah have mercy on him. Jadi Imam Syafi'i ni ya'shaku, so he likes to travel, rehlat ni travels, trip, journeys, itu semua rehlat lah. So he love journeys, he love to travel to buldan mukhtalifah. Tadi terjemah apa tadi? Saya different countries. Different countries, okay, betul. Different, mukhtalifah, buldan. Tapi buldan ni dia boleh terjemah bukan mesti countries. Kalau sekarang zaman sekarang ni bolehlah kita kata buldan, countries. Dia jamak for word balad country kan. Tapi untuk zaman dahulu bila sebut buldan ni dia boleh merujuk kepada bandar, boleh merujuk kepada tempat kan. Jadi mana-mana tempat macam Hijaz, itu merujuk kepada satu tempat lah. Hijaz, pergi ke Iraq satu tempat, tak semestinya mana negara yang kita faham sekarang. Wa yata'allamu ahwalan nas, and dia apa tadi? He wants to know, dia ingin mengetahui. Ini bukan mengetahui. Kalau mengetahui kita kata ya'lamu. Oh, okay. Ya'lamu. Yang ni lain sikit. Yata'allamu, dia belajar. Oh, dia mempelajari. Yata'allamu. So he learns the situation ataupun the condition ataupun the circumstances of people. Wa syu'un dengan ahwal ni lebih kurang sama. Matters. Dia mempelajari keadaan orang-orang yang di tempat tersebut lah. Wa syu'una mujtama'ihim, and the matters, the affairs of their society, mujtama'. Okay, betul. Baik. Urifa Syafi'iyu bil hikmati wa zakai wa quwwatil hujjah. Maksudnya Syafi'i ini dikenali dengan hikmah, bihi hikmah, wisdom, wa zakai, intelligence, wa quwwatil hujjah, maksudnya kekuatan dalam hujjah lah, strength of argument. Betul, strength of argument. Urifa, diketahui, dikenali. Okay, betul. Dikenali dengan paling bijaksana dan cerdik, dan juga kalau dia berhujah, argument dia baguslah, kuatlah. Wa kana al-Imam Ahmad bin Hanbal minal mu'jabina bihi. Imam Ahmad seorang yang sangat mengagumi Imam Syafi'i ini. Dia berkata haitsu qala anhu, dia berkata ma ra'aitu ahadan afqaha fi kitabillahi min hadzal fata. Maksudnya I saw no one wakes up from the book of Allah melainkan this boy lah, hadzal fata tu boy. Karena al-Imam Ahmad, and Imam Ahmad was
Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Hanafi, Imam mazhab Hanbali lah ni. Wa kana, so he was among the mu'jabin. Mu'jabin tadi orang yang apa? Dia cakap mengagumi. Ya. Boleh. Admire. So among the orang-orang yang those who adores him. Jadi grup satu lagi dia kata among his fans lah ni. Mu'jabin. Memang dia sangat mengagumi Imam Syafi'i. Haitsu qala, where he said about him. Jadi Imam Ahmad sebut apa ni? Ma ra'aitu ahadan. Tadi apa Rehan sebut tadi? I have seen no one. I've seen no one. No one, boleh lah juga. Tapi kalau ikutkan ni, dia kata I have never. Ni ma. Ra'aitu, I have seen. Ma, I have never. So I have never seen anyone. So I have never seen anyone. Afqah, yang lebih faham. Betul. Fiqh ni, perkataan afqah ni yang isim tafdil sama af'al yang kita belajar itu kan. So dia betul daripada kalimah faqihah. Fiqh tu yang kita faham hukum tu lah, halal haram tu. Tapi yang asalnya fiqh tu maknanya kefahaman. So afqah yang the one who has more understanding lah ni, yang lebih faham lah. Orang yang lebih faham tentang kitab Allah. Min hazal fata, lebih daripada budak ini tadi ataupun pemuda. Fata is referring to a young person. Fata, a teenager pun boleh panggil fata. Qala anhu aidan, dan dia juga berkata, lau la Syafi'i ma arafna fiqhal hadis. Dia kata tanpa Syafi'i maka kita tidak tahu arafna fiqhal hadis, fiqh hadis ini. Betul. Kalaulah tiada, tanpa lah kan. So laulah ni tanpa, betul. Tapi dia ni asalnya dua perkataan yang berasingan. Lau, kalau, la, tiada. Kalaulah tiada Imam Syafi'i, ma arafna, we tak boleh tahu. Arafna kita tahu, ma tidak. So kita tak boleh tahu fiqh al-hadis. Bagaimana nak memahami hadis, macam mana nak mendapatkan hukum-hukum daripada hadis, halal ke, haram ke dan sebagainya. Itu pujian yang diberikan oleh Imam siapa ni tadi? Ahmad ya, kepada Imam Syafi'i. Naam. Ya. Okay, seterusnya. Lukiba Imam Syafi'i bila kabaini. Lukiba tu gelaran. Gelaran Imam Syafi'i Bekar ni ada dua title. Dia ada mempunyai dua gelaran. Okay, al-awal, firstly, dia digelar bin Nasir al-Hadis. Yang saya tak sure tapi maybe pembela sunnah. Pembela sunnah ya? Okay. Ya betul. Luqiba ni betul, gelaran tadi kan. Tapi ni dalam bentuk verb. So kita terjemah digelar. Oh, digelar. Kalau nak kata gelaran, perkataan dia laqab. Laqab yang ni, yang di bawah tu kan. Laqab. Laqab tu gelaran. Tapi yang luqiba ni bentuk fi'il. Digelar Imam Syafi'i bila qabai ni dengan dua gelaran. Gelaran yang pertama dia fal awal bi Nasir al-Hadis, dengan pembela hadis. Betul lah tu, pembela lah. Nasir, orang yang membantu, orang yang membela. Pembela hadis. And then samahu ahlul Makkah bizalika. He was called that by ahli Makkah. By the people Makkah. By the people of Makkah kan? By the people of Makkah. Okay, so betul. People of Makkah call him with that name. Call him that name. Okay, so next, li'annahu, because he alzama ahlal ra'i bil ira, because he was sebab dia mewajibkan ahli ra'i, people in Iraq, to follow wujubun ittiba as-sunnah, the necessity to follow sunnah nabawiyah, sunnah Nabi. Sunnah Nabi. And then bihikmatihi, kebijaksanaan Nabi tu,
wa zakaihi kepandaian, wa quwwati kekuatan, hujjati hujahnya. Okey, nah. Kenapa dipanggil limaza sammahu ahlu Makkah binasiril hadis? Ini jawapan dia. Li'annahu alzama, kerana dia telah mewajibkan ataupun dia telah menyuruh lah ni, alzama. Telah mewajibkan ahli ra'yi bil Iraq. Ini bukan orang Iraq, bukan. Ini ahli ra'yi, ini satu kumpulan, a group of people in Iraq yang banyak menggunakan ar-ra'yu. Ar-ra'yu bermakna pemikiran, pendapat. Jadi zaman dulu kan orang banyak belajar falsafah semua kan. Jadi bila dia dalam berhujah, golongan yang berada di Iraq semasa itu dia lebih banyak menggunakan pemikiran berbanding dengan Quran, berbanding dengan hadis. Jadi bila berhujah dengan Imam Syafi'i telah macam mewajibkan lah bila nak berhujah ni janganlah semata-mata menggunakan ar-ra'yu saja ya. Tak boleh. Kena berhujah juga dengan sunnah dan Quran. Itu maksud dia di sini. Wujubah, untuk wajibnya bahawa mereka tu kena ikut ittiba' as-sunnatin nabawiyah. Untuk mengikut sunnah Nabi. Jadi dia berjaya meyakinkan ataupun berjaya meminta orang-orang itu untuk mengikut sunnah bihikmatihi, dengan his wisdom. Bukannya hikmah Nabi tadi, bukan. Ini merujuk kepada dengan hikmah Imam Syafi'i lah. Maknanya dengan berhikmah Imam Syafi'i meminta mereka ikut sunnah dengan berhikmah dan dengan kepandaian dia dan dengan kekuatan hujah dia. Because of that, people call him Nasir al-Hadis. Itu satu gelaran ya. So, okay, next. Kawan, tadi ada contoh. Fasal lalahu turuqa, seperti classify, maksudnya pembahagian cara fahmi untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Okay. Kama fassala. Fassala ni bukan pembahagian. Itu yang satu makna yang lain. Fassala. Yang ini fassala makna explains. Menerang ya, bukan membahagi. Menerangkan. Kama also lah ni, kama. So he has done this as well. Kama fassala. Begitu juga dia telah menerangkan. He has explained for them turuqa, ways, tariq kan, jalan-jalan, cara-cara, ways to understand Al-Quran Al-Karim. Jadi dia mengajarlah orang-orang tu. Jadi nak faham Al-Quran bagaimana? Jangan gunakan akal, tapi gunalah Quran ataupun hadis. Itu yang pertama. Okay, itu geraran pertama. Okay, amma al-laqabu thani. Next, geraran yang kedua. Amma tu next. Amma. Okay. Fahuwa hatibu ulama cendekiawan. Hatibu ulama tu cendekiawan. Okay. Amma ni dia bukan next. Dia tak ada terjemahan ni. Bahasa kita ni tak ada terjemahan. Amma ni dia selalu jumpa kalau kita baca teks dia kata amma. Dalam Quran pun ada wa amma bi ni'mati rabbika fahadis kan. Amma. Kalau terjemahan bahasa Melayu dia akan terjemah adapun. Tapi dari segi penggunaan ni amma ni on the other hand pun boleh lah. Dia nak menerangkan beberapa perkara. Gelaran yang pertama dia dah terang. Sekarang dia nak terangkan gelaran yang kedua kan. Mungkin boleh terjemah on the other hand. The second gelaran tadi apa. Okay. So the second laqab adalah khatibul ulama. So dipanggil dengan khatibul ulama, makna dia cendekiawan. Cendekiawan, no. Ulama betul, cendekiawan. Khatib? Preacher. So the preacher of the cendekiawan. Seolah-olah dia ni mewakili pihak cendekiawan yang lain. Kalau orang nak berhujah, dialah wakil dia. Seolah-olah begitulah. Khatib al-ulama, the preacher, the one who will speak on behalf of the other ulama. Contoh dia, begitulah maksudnya. Okay, so next, samahu mu'asiru. Dia digelar hatibul ulama oleh orang sezamannya. Maksudnya betul, orang yang sezaman dia, mu'asiruhu. Okay, wa talamizuhu, muridnya kan, muridnya liijadati, muridnya mencarinya al-qaula wasyarha wa tafsir.
Maksudnya Sekejap Ustaz. Kata-kata penjelasan maksudnya dengan tafsiran apa tadi? okey. Ni ada masalah nak faham kerana ada ni. Koma ni buangkan. Koma tu tak saya rasa tak. Dia baca dia begini. Samahu mu'asiruhu wa talamizu. Ya. Jadi artinya mu'asiru tadi orang yang sezaman dengan dia, ya. Mu'asir, sezaman dengan dia. Waw tu jamak. Waw tu untuk ramai. Jadi orang-orang yang sezaman dengan dia, samahu, menamakan dia, so they call him with this name, Khatibul Ulama tadi. Jadi bukan setakat orang yang sezaman dengan dia, his student as well. Jadi anak murid dia pun sama, memanggil dia dengan gelaran Khatib al-Ulama. Kedua ni bergabung lah ni. Mu'asiruhu wa talamizuhu bergabung untuk memanggil dia dengan gelaran ni. Kenapa? Why did they call him with Khatib al-Ulama? Li ijadatihi al-qawla. Dengar ya, saya kena jerit sikit sebab tempat saya dah hujan. Oh, apa boleh. Boleh ya? Li ijadatihi because of his, apa ni? Apa tu? His mastery. Penjelasan. Ijadah ni penguasaan dia lah. Oleh kerana penguasaan dia terhadap al-qawla, speech dalam bercakap, wasyar dan dalam menerang, wat tafsir dan dalam membuat huraian and interpretation kan. Lupa pula. Istaqarral Imam Syafi'i fi Madinatil Fustat bi Misra sanata 199 Hijrah. Istaqarra ni menetap ataupun settle in. Imam Syafi'i ni menetap di Siti Madinah Siti Al-Fustat bi Misri di Fustat Egypt pada tahun 199 Hijrah. Mi'atin wa tis'atin wa tis'in. Filter. Mi'ah 100, tis'ah 9, tis'in 90. Okay, what is in? Okay. Istaqarra betul ya, dia menetap. Istaqarra, so he settled down pun boleh. So Imam Syafi'i settled down in the Madinah of Al-Fustat. Di bandar Al-Fustat. Di Misra. Di Egypt. Sana mi'a wa tis'a wa tis'in. Wa asbaha yulqi durusahu fi jami'iha ila an tuwfiya sanata 204 Hijrah. Dan dia wa asbaha itu dan dia mula yulqi durusahu, memberi pelajaran atau giving lessons fi jami'iha di masjid, tak tahu yang tu. Ila al-tuwafi. Masjid kan? Jami'iha ila al-tuwafiya sanata tu sehingga dia wafat lah. Sehingga dia meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Wa kana umruhu 54 sanatan. Ketika itu dia berumur 54 tahun. Naam, sahih. Wa asbaha yulqi durusahu and he started to teach. Ni. He started to deliver his lesson, his teaching fi jami'iha, in its mosque. Ni jami' ya, bukannya jami'ah. Jami'ah universiti lah ya, tapi zaman tu tak ada jami'ah. Jami' bermakna masjid. So in some Arab country they don't call masjid. Nak bagaimana? Azhabu ilal jami', dia kata. Jami' bermakna masjid. Sama macam kita panggil masjid jami' kan. Itu kita combine lah tu. Fa yulqi durusahu fi jami'iha ilaan until sehingga dia tuwafiyah, wafat. Sehinggalah dia meninggal sana mi'ataini wa arba'a hijriyah. Wa kana umruhu, dan his age lah kan, umur. And he was at the time berapa tahun umur dia? 54 tahun dia meninggal. 54 tahun. Muda lah. Hadza huwa nafsuna anil Imam Syafi'i. Ada yang
Nak tanya apa-apa? Belakang lagi Ustaz. Tu gitu. Oh, tak ada lagi. Last. Okay. Last one. Khalafa Syafi'i mazhabah. Mazhab Syafi'i dohma. Sekejap, ulang balik. Khalafa Syafi'i mazhabah dohma yahtarimuhu muslimuna jami'an. So masuk kat sini, khalaf mazhab Syafi'i adalah mazhab yang besar yang dihormati oleh semua umat Islam. Okey, khalafat tadi apa? Khalaf. Yang lain tu betul, cuma khalafah saja yang Khalafah Dia macam pemerintahan. dia pemerintahan khalifah. Khalifah. Khalafah bermakna telah meninggalkan. Daripada perkataan khalfah belakang kan, khalf. Ini khalafah, so he has left behind lah ni. So he has left behind, meninggalkan untuk kita. Apa yang ditinggalkan? Khalafah? mazhab, satu mazhab yang besar. Satu mazhab yang hebat, yang besar lah. Sahih. Yang orang Islam yang lain menghormatinya. Semua orang Islam menghormati mazhab tersebut. Okay. And then wataraka mu'allafati kathiratan minha. Dia meninggalkan buku atau karya yang banyak. Minha which is al-ummu fi sabai mujalladat. Al-ummu dalam al-ummu tu ada 7 jilid. Wa fihi fiqhu dalam ilmu fiqh. Jadi ada 7 jilid mengenai fiqh dalam al-um. Okay, next wa al-musnadu fi hadis. Next is then ikhtilaf fi hadis. Maksudnya Ikhtilaf? Ikhtilaf. Apa musnad tu? Musnad hadis. Itulah. Boleh tak Ustaz? Baca dulu. Kalau tak banyak apa salah, saya biarkan dulu. Wa akhtaru al-Quran, dan tafsir al-Quran. Wa risalatu fi usulil fiqh, al-risalah dalam asas fiqh. Okey. Wataraka mu'allafatin, dan dia telah meninggalkan karya-karya, betul. Mu'allafat tu hasil-hasil karya dia lah. Mu'allafatin kathiratan, a lot of karangan-karangan dia tadi. Minha, ni bukan which is. Minha ni among them. Min antara kan. Min daripada ataupun antara lah. Ha tu referring to all these mu'allafat. So kita kata among these mu'allafat, apa dia? Apa antara buku-buku itu? Yang pertama kitab al-um. Buku yang bertajuk al-um. Fi sab'i mujalladat, dalam 7 jilid, betul? 7 volumes. Wa fihi, dan di dalamnya, di dalam buku itu ada fiqhuhu, ada fiqh Imam Syafi'i. Artinya kalau kita nak rujuk apa pendapat Imam Syafi'i dalam hukum tertentu, rujuklah dalam kitab al-um. Cumanya kita tidak, sekarang ni kita tak merujuk direct kepada buku Imam Syafi'i umum, kerana Imam Syafi'i dia telah meninggalkan asas sahaja. Tapi mazhab dia sebenarnya dibangunkan oleh anak-anak murid dia yang lain. Yang paling masyhur sekali anak murid dia Al-Imam An-Nawawi lah. Itu yang generasi datang kemudian. Jadi Imam Nawawi ni dia dah compile semua, dan dia dah semak semula. Jadi ada pendapat yang paling tepat, yang kurang tepat, jadi Imam Nawawi. Jadi kebanyakan kita sekarang ni bila sebut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kita tidak terus merujuk kepada Imam Syafi'i punya nilai dalam al-um, tapi lebih kepada pakar-pakar dalam mazhab Syafi'i yang lain. Pendapat terutamanya pendapat Al-Imam An-Nawawi. Itu maksudnya. Wal Musnad, kitab yang lain bernama Al-Musnad di dalam bidang hadis, dan kitab seterusnya Ahkamul Quran. Ahkam ni bukan apa tafsir tadi ya. Bukan tafsir. Ahkam ni hukum-hukum. Artinya hukum-hukum yang ada dalam Quran. Apa hukum ayat yang menerangkan tentang haram apa-apa sekian-sekian. Itu Ahkamul Quran. Dan Alkitab yang seterusnya, Alkitabul Akhar, kitab nama dia Ar-Risalah. And Ar-Risalah, this is the kitab in usul fiqh. Dalam bidang usul fiqh, bagaimana nak memahami ayat Quran tu kan, bagaimana nak tahu ayat ni haram ke, harus ke, apa ke,
Antara Imam Syafi'i lah, antara orang yang pertama menghuraikan semua tu bidang itu. Okay. So yang lagi is rahimahullah Imam Syafi'i rahmatan wasi'ah. Rahimahullah Imam, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i rahmatan wasi'ah, rahmat yang luas. Naam, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dengan rahmat yang luas. Naam, sahih. Amin. Thanks. Okey, seterusnya nak buat yang ni. Ini mufradat aja lah Fakat yang ada dalam teks tu, so dia kita dah terangkan tadi, cuma nak lihat perkataan-perkataan lain yang seerti dengan dia lah. Okey, Naam, Iqra'i. Ya. Right. Tak apalah, hijri ummihi maksudnya di bawah jagaan ibunya. Sama juga dengan riayatu ummihi. Riayah So riayah. Perkataan lain yang ni yang selalu kita guna pun riayah, di bawah riayahnya. Bahasa Melayu pun kadang-kadang kita jumpa kan, di bawah riayahnya. Riayah di bawah jagaan lah. Ni bahasa satu lagi, bahasa lama dia hijri ummihi. Riayah ummihi. Aqbala ala talaqa darasa akhaza. Maksudnya pergi ya tadi aqbala. Dia dia belajar tadi kan. Belajar. Dia belajar fiqh, dia belajar hadis. Ni semua perkataan yang sama lah boleh guna. Talaqa al-fiqh, belajar. Darasa, belajar. Akhaza, mengambil. Semua tu makna lebih kurang sama, belajar lah. Apa al-kist? Al-khuz'u. Apa dah al-kist? Al-kist tadi apa bahagian tadi? Ah. Imam Syafi'i telah mendapat bahagian yang besar, a lot of knowledge tadi kan, kita terjemah. So juz'u bahagian lah, sama. Syu'un, ahwal, maksudnya hal, matters. Matters tadi, betul. Syu'un, ahwal, matters. Dohmun, kabir, besar. Yang tadi dia kata mazhaban dohman kan, mazhab yang besar tu. Dohmun, ini perkataan baru lah, selalu kita guna kabir kan. Kabir. Huge, dohm. Yufassilu, yubayinu, among. Bukan. Antara. Bukan. Kalau antara baina. Itu baina. Ini lain. Ini yufassilu tadi. Dalam teks dia ada perkataan fassala. Explanation. Yang explain tadi kan. Fassala, explain. So ni menerang lah ni. Yufassilu and yubayin makna menerangkan, explain. Bukannya yang ni menerang. Ya, sambung. Sambung. Afqahu tak usah saya kata pun dia. A'lamu. A'lamu ni Jelas erti dia. Lebih? Ilmu tak? Jadi dalam lebih berilmu, lebih tahu. Lebih tahu. Jadi ni istilah yang asal afqah ni maknanya lebih faqih, tapi maksudnya lebih tahu lah. A'lam, lebih tahu. Nah. Mu'jabin Mengagumi. Kan? Orang-orang yang mengkagumi, pengkagum lah pengkagum. So muqaddirin yang boleh sama, boleh perkataan, boleh makna yang sama, mengkagum lah. Mengkagumi. So khalafa tadi meninggalkan. Meninggalkan. Boleh? Khalafa, taraka, meninggalkan. And then mu'allafat kedua tadi Kitab, buku. Itu tadi. Karya tadi kan? Karya. Karya, mu'allafat. Betul. Mu'allafat bermakna kutub, karya-karya ataupun buku-buku dia. Dan hazihi kalimat minan nas. Ada nak tunjuk kat dekat skrin jawapan dia ni. Sebenarnya kita orang buat kat dalam buku semua. Kalau ambil gambar boleh tak? Send ke gambar.
Ambil gambar, masuk dekat WhatsApp. Saya tunjuk kat skrin. Ambil je gambar. Tapi Ustaz kan, Ha? saya, saya pun ada salah betul. So, jawapan tu saya Dalam dekat dalam passage tu, dalam perenggan ni. Dalam Saya perenggan. saya kat dalam, saya buat jawapan dia, saya tunjuk buku saya. Okey. Nanti masa next round yang kedua nanti kena tunjuk dalam kertas tu. Boleh. Yang kedua Boleh, nanti presentation lagi. Ah. Saya nak tengok jawapan tu, nak betulkan terus dekat skrin. Oh, ya. Okey. Tadri bulan awal. Tu adalah intaqada Syafi'i ila Makkah ma'i ummihi wa umruhu sab'i sinin. Kat sini cakap Imam Syafi'i moved to Mecca with his mom when he was 7 years old. Right? So, Betul. He moved to Makkah with his mom when he was 7 years old. So, khata. Khata. Okey, khata. As-sahih. Sahih dia adalah yang ni perenggan first line ke 3. 3. Dia cakap Yatimah wa humila ila Makkah wa huwa ibnu sanataini. Wa huwa ibnu sanataini. Sanataini. Naam. So when he was 2 years old, naam, sahih. Intaqala ila Makkah wa huwa ibnu sanataini. Naam. Okey, Azhar jawab. And then second one is Talaqa Syafi'i al-Fiqha min Ustadhi Imam Ahmad bin Hanbal. Kat sini maksudnya Imam Syafi'i Talaqa receive al-Fiqh min, maksudnya dengan Ustaz, dengan teacher, dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Daripada dari ustaz dia kan. From his Ustaz ustaz Imam Ahmad. Yes, receive boleh. He received fiqh from his ustaz Ahmad bin Hanbal. Sahih? Khata. Khata. Bukan, tengok perenggan kedua, dia he received al-fiqh from Imam Malik. Min al-Imam Malik. Malik. Nah, min al-Imami Malik. Min al-Imami Malik. Nah, sahih. Okay, and then Kana Imamul Ahmad bin Hanbal min mu'jabina bil Imam Syafi'i. Kat sini maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal is maksudnya macam tadi mu'jabin is a fan of Imam Syafi'i. Sahih. Sahih, naam. So Imam Ahmad ibn Hanbal was among those who admires Imam Syafi'i lah ya. Betul. And then next Summiya Syafi'i bihatibi ulama'i li'annahu kana yahtubu Jum'ah. This one is khata. Khata. Okey, ma makna khata? Ma makna jumlah? Ini Syafi'i Imam Syafi'i. Imam Syafi'i digelar yang cendekiawan tadi. Apa tadi? Khatibul ulama. Khatibul ulama. Li'annahu kana yahtubu Jum'ah, kerana khutbah Jumaat. Yeah. Kerana dia selalu berkhutbah Jumaat. Ya, selalu, because he used to give the khutbah kan, the sermon of Jumaat. Tak, bukan sebab itu. Sebab apa? Limaza sunniyah. Limaza dia digelar sebagai sebab ni li'ijadatihi al-qawla wal syahha wa tafsir. Naam, li'ijadatihi because of his mastery in fil qawli. Penjelasan dan tafsiran dia. Fil qawli wa tafsir. Wa tafsir. Because of this reason, sebab itulah dia gelar dengan Khatib al-Ulama. Bukan sebab dia selalu berkhutbah, tidak. Nah.
Nombor 5, tubuh fiya Syafi'i fi madinati allati wulida fiha. Maksud dia Imam Syafi'i died, wafat in Madinah, where he was born. Tempat Dia dia wafat di Madinah, Di tempat dia Madinah. dilahirkan. Madinah, Tempat dia dilahirkan. tempat dia dilahirkan. Di bandar dia dilahirkan ya. Itu makna dia. Fil Madinah allati, di bandar yang dia dilahirkan di situ. Sahih khata? Khata. Khata. Naam. Sahih. Sahih Tuwfiya. dia yang tergapus Stop. Tuwfiya. Berarti kena Fi Madinatil Fustat bi Masri. Tuwfiya fi Madinati al-Fustat. Kan? Fi Madinati al-Fustat. Aina al-Fustat? Ustaz Betul. Mana dia? Fustat bi Mesir. Misra, Mesir kan, kita panggil Mesir tapi orang Arab kata Misra. Misra ataupun Bimasra, Bimisra. Okey, nah. Sahih. Syafi'i Ustaz. Nah. Jauh Imam Syafi'i berjalan. Ada pada pergi Mekah, lepas tu pergi ke Iraq, lepas tu pergi ke Mesir. Di Mesir lah dia stop dan dia mengajar dan dia meninggal. Jadi dalam jalan-jalan tu dia banyak pendapat dia yang mula-mula semasa dia di Iraq, dia mengeluarkan pendapat dalam satu hal, dia mengeluarkan pendapat ini. Tapi bila dia pergi ke Mesir, dia tukar pendapat dia. Disebabkan ada banyak faktor lah. Banyak faktor maka dia tukar pendapat. Itu yang kalau kita dalam mazhab Syafi'i ini, kita ada istilah dipanggil Imam Syafi'i, dia ada qaul qadim. Dia ada pendapat lama dia. Satu lagi qaul jadid, pendapat baru. Jadi kalau pendapat lama tu artinya pendapat dia sebelum dia berpindah ke Mesir lah. Bila dia pindah ke Mesir, berjumpa dengan tamadun yang baru, keadaan yang baru, maka pendapat dia berubah. Hukum-hukum baru pula yang keluar. Sekarang lah kita ada hukum baru kan, masjid tutup, tak dapat sembahyang. Sebab ada benda-benda baru yang berlaku. Ijtihad berlaku. Naam. Hadza huwa at-tadrib al-awwal. Al-an at-tadrib al-thani, at-tadrib al-thalis. Tadribah. Ini ya. Nombor satu. Mata wulidal Imam Syafi'i, bilakah Imam Syafi'i dilahirkan? Wulida al-Imam Syafi'i sanata mi'ata wa khamsina Hijriyah. Hijriyah. Ya, nah. Wulida, boleh nak sebut nama dia, boleh kita buang terus pun tak apa. So, Wulida, he was born sanata mi'atin wa khamsina Hijriyah. Nah, sahih. Aina nasha'a Syafi'i wa talaqqal ilm. Di manakah Imam Syafi'i dibesarkan? Membesar dan menuntut ilmu. Boleh menuntut menerima ilmu. Ila Mekah. Fi Makkah kan? Fi Makkah. Nasha'a Syafi'i wa talaqqal ilma fi Makkah. Seterusnya, Maza qala al-Imam Ahmad bin Hanbal anil Imam Syafi'i, apakah yang dikatakan oleh Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i? Bukan kepada, tentang. Tentang Imam Syafi'i. Tentang Imam Syafi'i. Dia kata apa mengenai Imam Syafi'i? Ma ra'aitu ahadan afqaha fi kitabillahi min hadzal fata. Perenggan 3. Second line. Ma ra'aitu ahadan afqaha fi kitabillah billahi min hadzal fata. Billahi min hadzal fata. Aku tak pernah lihat seorang yang lebih faham tentang kitab Allah ni selain daripada budak ini kan. Budak ini. Tepat Imam Syafi'i. Nah. Aina aqama Syafi'i indama wasala Mesir. Misra.
Bimisri, sorry. Misri. Baca ikut Arabnya. Di mana Imam Syafi'i? Apa dah? Aqamah ni sama dengan apa tadi? Dia Istaqara. Taqarra nasya'a membesar. Dia menetap kan? Menetap. Oh, ni manakah Imam Syafi'i menetap di Mesir? Di bandar mana? Di bandar mana? Nah, Aina. Indama wasala. Al-Fustat. When he arrived, wasala. He arrived Mesir. He arrived di mana? Fustat. Fustat Fustat. Nah, Aqamah bla 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 fi Fustat. Fil Fustat. Kalau pergi Mesir, pergi Fustat bolehlah jumpa kubur dia kat masjid. Naam. Ma'ahumu mu'allafatil Imam Syafi'i. Apakah karya-karya yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i? Yang ni bukan makna ditinggalkan. Apakah karya-karya ter apa ni? Aham, muhimun. Muhim jiddan, penting. Kan. Muhim, penting kan. Ahamu yang paling penting. Al-um. Ke semua. Apa tadi? Ada Al-Musnad. Wal-Musnad. Wa ahkamul Quran. Wa risalah. 3 semua tu kan. Al-um. Wa itulah. Itu makna kalimah mu'allafat. Mu'allafat bermakna kitab. Pengarang. Nah, sahih. Hazihi hiya al-ijabat di tadrib as-sani. Latihan untuk yang kedua. Nah. Wal'an nantaqilu ila al-mufradat. Al-mufradat vocabularies. Okay. Sil bainal kalimah wa muradifha. Muradif bermakna Sinonim. sinonim je kan. Terus sama je. Okay, the first one is Fasil yang explanation. Explanation tu sinonim dia adalah Yubayyinu. Okay, sahih. Yufassilu, yubayyinu, apa tadi? Explain ya. Explain, betul. To explain is yufassilu, yubayyinu. Dalam Quran pun selalu jumpa ni. Allah kata yufassilul ayat. Allah explains the signs. Innalillah. Nah, kalimah tsaniyah. is Fatan. Fatan. Kalau dalam teks tadi dia ada alif lam, dia baca al-fata tadi. Pemuda tadi kan. So sinonim dia adalah Syabun. Syabun. Okay, sahih. Syab is also pemuda. Kalau pemudi, tambahlah syabatun. Kalau perempuan kan tambah ta. Syabatun. Seorang wanita muda. And fata, dia jadi al-fatatu. Seorang wanita muda. So we say fata. Ya fata. Okay, boleh? Mu'allafat bermakna? Mu'allafat Kutub. Kutub. Tapi bukan buku biasa, buku karangan lah. Itu makna mu'allafat. Sahih? Next one is Su'un. Su'un tadi matters which is ahwal. Ahwal matters. Ahwal. Su'un. Dengan hujjah. Hujjah tu legal. Hujjatun. Legal macam evidence. Argument kan? Burhan. Evidence ya? Ya, evidence. Hujjah ataupun evidence, bukti tu semua boleh. Hujjah, burhan. Nah, burhan, evidence. Proof semua boleh. Lastly, halafa dengan taraka. Di mana? Meninggalkan tadi ya. Halafa meninggalkan. Taraka meninggalkan. Nah. Wal'an aks kalimat. Ini aks al-kalimat. Next one tu kibara, senior. Tadi senior. Senior Senior. kita dalam teks tu kita tak terjemah senior, kita terjemah makna prominent lah, yang
Great, great. Hmm. Dia kata great scholars kan. Kibaril ulama, ulama-ulama yang ulama besar. Macam itulah terjemahan dia. So, kecil lah perkataan lawan dia. Saya letak Nijarah. Lagi sekali. Nijarah. Tijarah, Ataupun Al-Asfar. sigar. 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 Dia sagir. Asal dia sagir kan. Kabir, Hmm. sagir. Tapi di sini dia bentuk jamak ni. Ramai yang kecil tu dipanggil sigar. Ni kalau doa, perasan tak kalau doa yang kita baca doa ibu bapa tu, Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kan. Dia baca saghira kalau seorang, saghira kalau perempuan, saghirah. Tak ada tak. Tapi kalau imam tu baca untuk ramai, dia akan baca kama rabbayani sigar. Perkataan ni lah. Dia menunjuk kepada ramai yang kecil. So sigar is the plural form of saghir. Samalah. Kibar, plural form of kabir. Nah, tapi Isnan, Isnan, Dohman. Dohman tu huge. Dohman huge, makna dia? Seperti dia. Sama lah, sorry. Ataupun Sorry. dakik. Seorang. Sorry, ataupun? Dakik. Dakik. Oh, dakik. Dakik, mana dakik? Dakik, tiny. Dia lain sikit mana tau? Tiny kan? Lain Dia lain sikit. Tak ada tiny kan? Dah ambil yang sorry cukup lah. Ambil yang Sorry rasanya ni. Dakik, dia benda halus sangat, tak kena kan. Tepung tu dipanggil dakik juga sebab dia halus kan tekstur dia. Dia dipanggil dakik alqam, tepung gandum. Dakik. Okay. So kita ambil yang sorry kan, tak payah ambil yang dakik. Tapi untuk maklumat boleh lah. Okay, rakam salasa. Alim. Jahil. Jim alif halam. So jahil bermakna? Tidak tahu. Tidak tahu, bukan bodoh Jangan terjemah orang ni jahil bodoh. Dia tak tahu, dia tak belajar lagi kan. Maka tu sebab dia jahil. Dah belajar besok dia jadilah alim. Sahih. Akbar tu macam large. So dia akan sama dengan sorir ataupun sirah tu tak ada. Okey, dia memang macam tapi tengok pattern dia. Tengok wazan. Akbar. So di sini dia akan jadi asghar, sahih. So kita kena ikut pattern lah sebab makna dia lain. Kalau saghir tu kecil tapi di sini akbar kan, larger ataupun the largest. So kita kena kata smaller lah, asghar. Boleh. Hamsa is wasi'ah. Wasi'ah. White. Wasi'ah white. Then lawan dia adalah mukib. Lawan dia adalah Mukib. Mim kaf yadan. Apa? Mim kaf yadan. Mim kaf yadal. Apa tu? Wasi'ah. Ataupun mukib. Saya tak pernah dengar pula. Tapi selalunya bila kita kata wasi', luas, aksuhu dayyik. Ambil yang ni. Dayyikun. Kata al-faslu dayyikun. Sempit. Dayyikun. Wasi' dayyik. Di sini ada ta, bolehlah tambahkan ta. Dayyikah. Nah. Wa sita kuwa strength dogful. Kuwa adalah strength, kekuatan. Kalau ada tambahan dogful tak dengar. Dogful. Dot ain fa. Da'fun, sahih. Da'fun artinya kelemahannya, weakness. Da'fun. Kalau orang yang lemah, da'if. Lain dia orang dia da'if. Sama dengan kuwa, orang yang kuat, qawi. So kita pilih perkataan yang tepat lah. Qawi. Naam, hazihi litadrib ba. Al-an tadrib
Jim, mufrad al-kalimat al-atiyah. Atiyah. Mufrad Ma- jamak mufrad. Ma'arif. Ma'rifah. Ma'rifah, sahih. Ma'rifah maknanya Apa tadi? pengetahuan. Oh, Knowledge. sorry. Al-ilmu wa knowledge. Information semua tu boleh. Imam. Imam, sahih. Imam mufrad jamak dia a'immatun. Lepas tu ulama. Alimun. Alimun. Ulama alimun. Alimun. Alif lam mim. Alimun. Fuqaha. Faqih. Faqih, sahih. Oh, faham tentang fiqh lah. Faqih. Tu ahwal. Hal. Hal, sahih. Halun. Hal. Ni baca dia rehlat ya. Kita ambil rehlat. Rehlat. Rehlah. Rehlah, naam. Trip tadi, journey tadi kan, rehlah. Okay. Hadza mufrad wa jamak li al-kalimat. Wal an at-tadribul akhir. Naam, at-tadribul akhir jumlah mufidah. Saya ada bagi gambar yang saya buat bagi dalam Okey, WhatsApp. ada bagi Untuk ini. gambar ya. Terima kasih. Saya cari gambar. Mana ni? Kat dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp ya. Okey. Saya cuba tak kalau salah tu. Tak apa. Belajar kan. Salah lah kita betulkan. Oh, dalam WhatsApp. Sekejap saya transfer ke iPad saya sekejap. Yang ni Ya. Betul Okey. Nampak semua? Masya-Allah. Okey, iqra'i. Ya. Sekejap nak transfer ke oh tak boleh. Okey. Okey, yang pertama. Nasha, to grow up. Saya. Okay. So saya punya ayat ialah Nasha Hadijah fi Juhur. Okey, jadi ayat dia Khadijah. Hadijah membesar di Johor. Okey, ejaan saja. Khadijah. Ada soalan. Hadijah salah kan? Khadijah. Nampak tak slide? Nampak Nampak. Okey, yang saya betulkan. Khadijah, dia tak ada alif. Nasya'at dia pertama, spelling dia. Yang kedua, Khadijah, muannas, muzakkar. Muannas kan? Muannas. So kalau muannas, Jadi ni apa nak buat pada fi'il dia? Tambah nasya'at. Tak ada masalah, boleh tambah. Muannas kan? So you use nasya'at instead of nasya'ah. Nasya'at Khadijah fi Johor. Naam, sahih. Kemudian ni mazhab sebab mazhab Imam Syafi'i
hiya aksar syahra. Maksudnya mazhab Syafi'i adalah mazhab Yang paling yang paling famous, renowned. yang paling famous lah ya, al-aktsar syuhrah. Okey. Boleh? Cuma saya betulkan sedikit. Mazhab al-Imam Syafi'i, betul? Mazhabul Imam Syafi'i. Hiya ni tak betul. Oh, Sebab apa? Kita nak kata adalah kan? Of course you can say hiya, you can say huwa. Tapi when you want to say hiya ke huwa, kena rujuk, kena lihat kat depan tu. Depan tu muzakkar ke muannas? muzakkar. Mazhab. Muzakkar. Jadi muzakkar tak boleh lagi hiya. Oh, Huwa. Huwa. Masa tu kena tukar. So, kita tukarkan. Instead of hiya, kita kata huwa lah Huwa. So mazhab al-Imam Syafi'i huwal aktsaru adalah yang paling banyak sekali in terms of his fame kan, syuhratan. Huwal aktsaru syuhratan. Ayat tu cantik. Cuma sikit sajalah kena betulkan. Nah, betul. Huwal aktsaru syuhratan. Fi Malaysia contoh kita kata kan. Boleh tambah lagi. Huwal aktsaru syuhratan fi Malaysia. Kalau dekat dunia mungkin mazhab lain lah yang masuk. Tapi ambil Malaysia, mazhab Syafi'i. Naam, sahih. Puan makan supaya ayat ni saya tahu. Ni betulnya makanah, salah ni. Makanah. Makannya. Makanah, bukan makan ni. Makannya, ini saya buat tatasrafu Aminah biihtiram tujaha makannya. Maksudnya Aminah sangat menghormati superior, orang atas dan dia, bos dia. Oh, okey, bos dia. Sebab makanan tu superior bos. Makanan tu bukan superior dia. Makanah ni superior in terms of dia punya position. Position orang tu macam mana. Ayat ni tak berapa, tak tepat lah. Okay, kita tukarkan sedikit. Kita ambil makna position ni, makanah. Mungkin kita boleh ubah sedikit ayat ni. Kita kata Aminah, buang yang ni. Aminah, ihtiram ni kita tukar jadi fi'il. Ihtiram ni fi'il, dia jadi tahtarimu, respect. Okay. So Aminah tahtarimu, dia hormat siapa? Contoh dia kata dia hormat cikgu kan. Okey. Aminah tahtarimu al-mudarris. Okay. Aminah tahtarimul mudarris. Okey. Kenapa dia respect cikgu tu? Because of his position. Nak tambah satu harful jar kat sini sebelum makanah ni. Because of his position. Apa harful jar yang sesuai? Ila, min, li, bi, li. Sahih. Li because of makanati, his position. Tukar sikit. Makanati He. sahih. Li makanati. Okay. Sekarang ni ayat dia betul. Lagi sekali, Aminah ataupun Aminah tahtarimu, she respects the teacher. Li makanatihi. Saya tulis balik lah. Li makanatihi. Li makanatihi. Ayat dia betul. Li makanatihi. Nah, hadza sahih. Baik, al-an Syaku Ali Syaku walidayhi kathiran. Okay, al-maksud Maksud dia apa tadi? Ali trust his parents. Ali trust his parents. Trust. Kathiran apa tadi? Banyak kasiran tu. Banyak. Jadi mana soalan ni? Sangat menghormati. Sangat mempercayai. Sangat trust. Okey. Ya Syaku ni bukan trust. Ya Syaku ni dia suka. Yuhibbu. Suka. Dia adores. Dia sangat suka, sangat asyik lah. Bahasa Melayu kata asyik kan. Asyik sangat. Dia sangat asyik. Tapi maknanya dia suka lah. So he adores his parents a lot lah ni. Kathiran. Kathiran ni betul. Kathiran nak kata dia buat sesuatu banyak, a lot. Kita kata kathiran. Naam. Sahih. Arba'ah. Khamsah. Okay, ni Wulida is a born.
born. Fi. So saya buat ya lakot wulidat fi Mustashfa Kuala Lumpur. Okey, betul. Maknanya dia apa? Lafaz wulidat. Wulidat lakot tu. Born fi Hospital Kuala hospital Lumpur. Okey, di hospital Kuala Lumpur siapa yang lahir? Wulidat. Anak. Nak kata siapa yang lahir? Sebab ada ta ni, wulidat. Kembar ke je? Itulah kenapa tak buat pun. Kalau nak kata ta boleh, tapi makna dia she was born lah ni. She kan? She. So siapa she tu? Tambahlah nama. Kalau saya buat saya macam Kalau saya apa nak tukar? jadi Dia jadi wulid tu. Sahih. Betul. Kalau nak kata I was born, ini perkataan dia. So we say wulid tu. Wulid tu, betul Dia boleh tukar seperti fi'il madhi yang biasa kita tukar tu. Lafaz indeed lah ni. Indeed I was born in the hospital of Kuala Lumpur. Betul. Sahih. Jumlah sahih. then last one is Istakara menetap. Abu. Abu saya buat. Saya tak tahu riwayat ni kenapa macam ni kan. Betul tu Abu Amin. Abu Amin di Singapore Sanata 2020. Sanata Ishrin. Dia kata Sanata Alfaini Sanata Alfaini. Confident. Apa sebut 20? Apa dah? Apa dah tu Sana. Ishrin. Astagfirullahaladzim. Ishrin okey. Fa istaqarra Abu wa Amin fi Singapura. Betul Sin Ghafura. Jadi orang kata Singapura. Sin Ghafura sanata alfaini wa ikna. Okey, sahih betul Okey. Baik, syukran jazilan lakuma. Syukran jazilan lakuma ala at-taqdim al-jayyid insya-Allah. InsyaAllah. Tapi nanti yang lain sekali nak kena tunjukkan teks senang saya nak. Okey. Untuk yang besok ni kita akan mungkin tengoklah kita mungkin tak buat penuh 2 jam. Kita akan go through tajuk-tajuk esei. Kita tak buat lagi kan tajuk-tajuk esei. Belum tengok lagi kan? Jadi, setiap boleh rujuk pada setiap tajuk teks kita tu di akhir sekali tu ada tajuk esei. Jadi insyaAllah besok kita go through sekejap lah apa yang contoh-contoh ayat yang boleh mungkin boleh go through dulu lebih kurang, jadi besok kita nak lihat beberapa contoh ayat insyaAllah. Okay, hal hunaka soal? Tak ada. Naltaqi gadan insyaAllah. Naltaqi gadan biiznillah wa nakhtatim bi tasbih kafarah wa surah al-asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ila liqa gadan biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nak tanya, boleh tak saya nak tahu giliran grup saya?